Assalamualaikum. Sudah berapa hari tak jumpa sebab memang sangat-sangat tight jadual saya, ada banyak sangat to-do list yang tak terbuat-buat lah sebab sekarang kan seperti yang tuan-puan tahu saya ni HR manager. So bila musim-musim nak kenaikan gaji, increment ni memang kita banyak hal lah nak kena buat dekat office tu. Kadang-kadang kerja tu dekat rumah, bawa balik pula sambung dekat rumah mujur majikan sediakan laptop, handphone semua, tapi dari segi masa tu saya tak sempat nak bermedia sosial. Saya cuma sempat release post, reply komen macam tu, tapi untuk nak buat FB Live tu tak sempat tuan-puan sebab FB Live ni komitmen dia lebih tinggi berbanding menulis So jadi sebab itulah tuan-puan, sesiapa yang tuan-puan nampak buat FB Live, tuan-puan kena support sebabnya tak semudah menulis. Buat FB Live tidak semudah menulis. Alright. So jadi siapa bersama saya, alhamdulillah terima kasih hari ini masih bersama saya. Macam biasa kita nak share kejap saja untuk berkongsikan tentang nak semak balik keuangan kita okey tak, apa usaha kita supaya kita tak selamanya miskin tuan-puan. Ada pakar kewangan mengatakan lahir miskin tidak salah sebab kita tak boleh pilih lahir daripada keluarga mana, nak lahir dari kerabat raja ke anak menteri, kita tak boleh pilih tuan-puan. Tapi sekiranya kita mati dalam keadaan miskin, ada sesuatu yang tidak kena dengan sistem atau pengurusan kita. So jadi kita kena tengok balik. Zaman dulu-dulu kita faham sebab dulu peluang tidak sebanyak hari ini, tetapi hari ini tuan-puan peluang tu banyak. Duit tu keliling kita je sebenarnya. So the matter of kita ni nak buat ke tak nak buat. Macam tu. So jadi tuan-puan tengok semula hari ni keliling tuan-puan apa peluang-peluang yang tuan-puan buat. Semalam saya bercakap tentang memasak dekat rumah. So tahniah kepada si rumah yang suka memasak kat rumah. Tapi saya cadangkan bila puan-puan memasak jangan setakat untuk keluarga. Masak untuk menjana wang. Kena ada otak bisnes. Jangan ada otak untuk berkhidmat sahaja untuk keluarga, tapi kena ada otak untuk berkhidmat buat keluarga dan berkhidmat buat diri sendiri. So jadi apa yang tuan-puan buat? Sekiranya tuan-tuan atau puan-puan memasak dekat rumah, good. Itu usaha yang sangat baik, tetapi extend. Jadikan hobi tuan-puan itu sebagai peluang untuk menjana wang. So dengar betul-betul jangan setakat kita ni kan asyik nak hidup berbakti je kepada suami. Terutamanya kaum wanita. Tahu tak, saya suka masak air tangan suami, tapi kita tak ada pun inisiatif untuk membangunkan diri sendiri. Apa cara nak membangunkan diri sendiri? 5 tahun pertama berkahwin saya masak tuan-puan, tapi berbanding saya masak satu untuk suami saya pack lebih supaya saya dapat jual. So itu adalah cara untuk kita menukarkan sikap kita, hobi kita, apa yang kita minat ke dalam bentuk wang. Kena ada minda menjana wang, terutamanya kaum wanita. Tuan-puan, puan-puan sekalian jangan sesiapa saja boleh deny saya punya experience, tapi saya 17 tahun bekerjaya di dalam HR manager. Bila kita bekerja dalam HR tuan-puan, sama macam kita kerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita sangat dekat dengan kehidupan peribadi pekerja-pekerja kita. Dan yang saya perhati kebanyakan kita wanita, kenapa kita selalu hidup dalam kecewa, dalam sedih, dalam tidak gembira dan tidak memiliki harta? Sebab apa tuan-puan? Sebab kita ada minda untuk berkhidmat, minda untuk menjadi pelayan. Ini bahaya sebenarnya. Sekiranya kita memasak dekat rumah ataupun suka menggubah bunga atau suka bercucuk tanam, jadikan hobi itu sebagai hobi menjana wang. Saya ada follower daripada Sabah. Dia sangat suka bercucuk tanam. Tumbuh pokok-pokok bunga dia sangat cantik. Saya tengok dekat Facebook dia pun sangat cantik pokok bunga dia. Jadi apa yang saya cakap dekat dia? Jual pokok-pokok bunga tu. Jadikan hobi itu sebagai hobi menjana wang. Jangan ada minda pelayan. Hidup kita bukan untuk berkhidmat kepada keluarga semata-mata. Hidup kita juga untuk menjaga masa depan diri sendiri. Cik Sufi Ain kata logat macam orang Perak. Ya, sebab dah hidup lama dengan orang Perak. Saya kenal suami saya orang Kuala Kangsar dah nak 20 tahun, berumah tangga 16 tahun. So jadi dah bercampur-campur bahasa, duduk Selangor ni 18 tahun. So jadi macam itulah tuan-puan.
Cakap Kedah boleh lagi tapi takut ramai yang tak faham satgi. Macam tu. Alright, so jadi kawan-kawan wanita hari ni tengok balik dan sekiranya selepas dah menjana wang, bila dah jana wang tu, tukarkan wang itu kepada simpanan. Hari ini semua wanita di Malaysia, semua tak ada berkecuali kena ada simpanan sendiri. Dengar betul-betul dengar betul-betul. Hari ni kaum wanita, tolong ada simpanan sendiri. Berapa? Saya daripada dulu saya duk cakap benda yang sama. Saya selalu mengatakan kaum wanita kena ada minimum sebuah rumah 100% nama sendiri. Ini kisah benar. Seorang pekerja saya, dia lelaki. Satu hari tu dia meninggal heart attack dekat office, jatuh tumbang meninggal dunia. So apa yang staf saya buat? Saya hantar wakil staf saya sebab staf yang meninggal itu di cawangan dekat Penang. So jadi apa yang kita buat? Kita hantar pekerja kita. Saya hantar staf saya untuk pergi melawat, menziarahi dan hantarlah sumbangan syarikat. Bila pergi sana dekat kubur tuan-puan, mentua dengan ipar duai duk maki-maki isteri arwah. Sebab apa? Minta keluar dari rumah tu sebab rumah tu nama arwah bukan nama isteri. So tuan-puan dengar saya cakap. Sebab itu orang tak suka Kak Lopa. Sebab saya selalu cakap kaum wanita tolong buang minda jadi pelayan suami. Hidup anda bukan untuk melayan suami semata-mata tapi hidup anda juga untuk berusaha melindungi masa depan diri dan juga anak-anak. Alright, so bila saya sendiri, staff saya call cakap, puan, isteri arwah ni, saya kata bagi nama telefon dia, saya nak bercakap dengan dia. Bila saya cakap dengan dia, saya tanya selama ini hubungan dengan ipar dua dan mentua baik ke memang macam ni, memang tak baik. Dia kata subhanallah, masa arwah hidup, mak mentua dia layan dia macam anak sendiri. Tuan-puan nampak betapa manusia boleh berubah. Sebab itu kaum-kaum suami pun berhenti menganggap tugas isteri sekadar untuk melayan tuan-tuan saja. Tuan-tuan kena mendidik isteri itu menjana wang dan membina harta memiliki kekayaan sendiri. Sedih tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan meninggal dunia, isteri atau anak-anak tuan-tuan terpaksa meninggalkan rumah yang tuan-tuan beli bekerja siang malam. Alright, so mindset kena ubah. Cik Sufi Ain kata betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya sengaja tulis tulisan provokasi ni sebab saya nak tengok. Saya nak tengok pandangan kaum lelaki macam mana, saya nak tengok pandangan kaum wanita bagaimana dan malang sekali di tahun 2021 masih ramai. Tak kira kaum lelaki, malah wanita sendiri menganggap diri mereka adalah hidup untuk berbakti dan menjadi pelayan. Ini tidak betul. Yang paling betul adalah sebelum kita kahwin, tubuh badan dan masa depan kita hak Allah. Selepas kita kahwin, tubuh badan dan masa depan kita tetap hak Allah, bukan hak suami. Apa yang kita kena buat maknanya? Maknanya kita kena jaga masa depan kita sendiri. So jadi ingat, nombor 1, suri-suri rumah perlu berdikari, perlu belajar menjana wang. Hari ni, saya suka memasak sebab bila saya memasak, saya selawat. Subhanallah, bagusnya isteri ni, isteri solehah. Ini mesti ustazah ni. So jadi apa yang ustazah kena buat? Ustazah masak, selawat tu selain dapat pahala, masak lebih, berniaga di kawasan perumahan. Jangan buat sesuatu yang tidak menjana wang untuk diri sendiri. Berapa ramai hari ini isteri-isteri yang tidak bekerja, terpaksa setiap bulan mengikat perut, suami sudahlah gaji kecil, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kehidupan dan isteri pula tidak menjana wang. So sangat menyedihkan tuan-puan, hidup kita ni kalau boleh kita juga sebagai isteri, walaupun kita dah jadi bini orang, kita juga nak ada keinginan untuk membahagiakan ibu bapa kita. Kita juga ada keinginan untuk membantu adik-beradik kita. Betul tak? Bukannya lepas kita kahwin hubungan kita dengan keluarga dan adik-beradik terputus terus. So jadi bagaimana cara dia? Cara dia adalah wanita kena menjana wang. Itu saja. Tidak semestinya tuan-puan tidak menjadi
Lah wanita berkerjaya, tuan puan-puan mungkin suruh rumah. Jadi suruh rumah yang menjana wang dari rumah. Tak ada masalah. Jangan hidup ni setakat kita nak kembang rumah tip-top, cantik-cantik. Masak sedap-sedap dekat suami dan anak. Lepas tu hujung bulan kita pendapatan pun tak ada. So kena tengok sebab apa? Sebab antara perkara yang wanita perlu ada adalah nombor 1, rumah 100% nama sendiri. Tapi saya faham bukan semua orang mampu beli rumah. So jadi apa yang puan-puan perlu buat adalah puan-puan kena ada minimum RM3,000 sebagai deposit rumah sewa. Sekiranya berlaku musibah, sekiranya berlaku hilang suami, so kita boleh keluar, bayar deposit rumah sewa, memulakan kehidupan baru. So ingat so bagi saya simple. Mana-mana kaum suami yang menganggap isteri tugasnya untuk melayan dia saja, lelaki ini adalah lelaki yang selfish. Pentingkan diri sendiri. Terus terang, senang. Kak Lopan ni memang orang dah benci pun. Dah alang-alang orang tak suka saya berterus terang. Sebab apa? Sebab cinta itu sifatnya memberi. Sekiranya suami kita sayang kita dunia akhirat, apa yang dia nak buat adalah dia nak ajar suami isteri dia menjadi isteri yang kalau dia meninggal pun, isteri ini mampu berdikari. Berapa ramai tuan-puan hari ni isteri berkhidmat untuk suami siang malam, isteri suami bekerja gaji besar tapi hibah isteri pun tak beli. Berapa ramai? Ramai hari ni suami duk menyanyi kata saya sayang isteri saya sebab isteri saya sebelum saya pergi kerja siapkan necktie, siapkan baju, pakaikan stokin, pakaikan kasut. Saya balik rumah bersih, anak-anak wangi, makanan semua cukup. Tetapi suami yang duk menyanyi ni beli tau hibah untuk isteri. Sekiranya isteri meninggal dunia, tuan-puan ada tinggalkan takaful hibah tak untuk melindungi suami dan anak. Kata saya untuk melindungi isteri dan anak. Kata sayang isteri. Sayang itu sifatnya memberi. Betul tak? Alright, betul So jadi ini yang saya nak cakap, puan-puan jangan berbangga sangat nak hidup berbakti sekiranya diri tidak menjana wang untuk diri sendiri. Kena tengok kena ada rasa sayang dekat diri sendiri. Alright, boleh Ini saya cakap adalah berdasarkan realiti yang saya tengok selama 17 tahun saya bekerja, tuan-puan. Ada orang dia kata, Kak Lopa ni paranoid. Tuan-puan, sekiranya tuan-puan di tempat saya 17 tahun melihat kisah masyarakat, definitely you will have the same mindset dengan saya. Definitely mindset tuan-puan sama dengan saya. Alright. So itu nombor 2 kan. Nombor 1 menjana memiliki rumah satu patut nama sendiri. Kalau tak mampu kena ada deposit. At least kena ada deposit untuk bayar rumah sewa berapa? Sekitar 3,000 ke 5,000. Alright, so nombor yang seterusnya adalah apa yang para wanita kena ada? Para wanita kena ada apa? Kena ada kemahiran menjana wang. Kena belajar menjana wang. Mulai hari ni setiap benda yang puan-puan tengok, jadikan, paksakan mata melihat kat mana opportunity, kat mana peluang untuk menjadikan perkara yang puan-puan buat itu menjana wang untuk diri sendiri. Nombor 3, mobility, kemampuan bergerak. Mobility ni kena ada, tuan-puan. Mobility ni kemampuan untuk kita ke mana-mana. Sebab itu saya dibesarkan di dalam keluarga, umur saya 16 tahun terus ambil lesen motor, umur saya 17 atau 18 tahun terus ambil lesen kereta. Waktu tu kereta pun tak ada lagi, tapi lesen kena ada. Siapa hari ni para isteri, puan-puan yang belum ada lesen kereta, tolong ambil. Kita bukan hidup di zaman 1950-an. Kita tak hidup di zaman dulu-dulu. Kita hidup di zaman 2021 yang semua orang perlu ada kemampuan untuk bergerak. Suami-suami, tolong tengok isteri masing-masing. Sekiranya isteri itu belum pandai memandulah, lesen tak adalah, ajar dia, paksa dia. Sebab apa? Sebab isteri, tuan-puan, adalah malaikat pelindung untuk melindungi anak-anak tuan-puan. Sebab tu kena ajar dia untuk ada mobility. Kereta tak ada tak apa. Yang penting kena ada apa? Kena ada lesen. Kena tahu nak bergerak.
Ada isteri ni nak pergi mana-mana, semua suami hantar. Bagus. Tapi soalannya, suami kita menungkat bumi ke nak jaga kita? Soalannya, suami kita ni yakin ke tak akan hilang upaya pada bila-bila masa? Soalannya, suami kita ni yakin ke tidak akan disondol ungka betina? So, tanya diri sendiri puan-puan. Tanya diri sendiri. So, jadi tolong ingat, isteri kita malaikat pelindung kepada anak-anak kita. Sekiranya tuan-tuan duk menyanyi kata suka makan air tangan isteri, sedap seronok isteri layan suami, itu adalah cinta seorang isteri, sebab cinta itu sifatnya memberi. Apa balasan dia sebagai seorang suami? Suami tu kena membantu di dapur, suami dia kena bantu uruskan anak-anak, suami tu kena buat takaful atau hibah. Sekiranya meninggal dunia, ada wang yang besar jumlah dia untuk isteri dan anak meneruskan hidup atas dasar kepercayaan isteri ini dah lama berbakti dan isteri ini adalah malaikat yang bakal melindungi anak-anak sekiranya tuan-tuan meninggal dunia. Ini baru cinta tuan-tuan. Cinta itu sifatnya memberi. Sebab itu saya cukup anti dengan perkataan isteri kena melayan suami dan apa pulangan suami kepada isteri. Oh, pulangan dia pahala. Saya cukup pantang. Tuan-tuan sedang menunggang agama. Balasannya adalah tuan-tuan kena melindungi masa depan isteri. Sebab takkan isteri saja tunjukkan cinta kepada suami. Suami juga perlu tunjukkan cinta kepada isteri. Sebab cinta itu saling memberi sifatnya. Alright, boleh So, ini adalah sambungan yang saya selalu pesan sentiasa kena ada mobiliti semak. Dan yang seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hari ini tolong berhenti beli emas perhiasan. Emas perhiasan ni untuk berhias. Emas perhiasan ni puan-puan adalah emas 916 untuk berhias. Untuk bercantik-cantik. Ada serba satu dah cukup. Ada rantai tangan, ada cincin, ada bangle ataupun kita panggil gelang tangan kan. Macam ni kan. Cukup. Tak payah pakai besar-besar sangat. Sebab kita wanita marhin saja. Suami kita bukan menteri. Kita bukan anak kerabat diraja. Kita tak lahir di dalam dulang emas. Jadi apa yang kita kena buat adalah berhenti simpan emas perhiasan, simpan emas pelaburan. Ini adalah emas pelaburan. Hari ini mana-mana kaum wanita jatuh, dia selalu jatuh sampai dah kemek-kemek. Tapi takut tak kalau emas saya kemek? Tak takut langsung. Emas saya kemek ke, terpatah dua ke, Public Gold tetap memberi jaminan pasti beli balik emas saya. So jadi saya selalu jatuh jatuh. Tapi apa yang berlaku adalah emas kekal emas. So jadi puan-puan hari ini berhenti beli emas perhiasan. Kenapa? Emas perhiasan, emas 916, spread atau susut nilainya adalah sangat tinggi, boleh mencecah 25% hingga 40%. Jadi kalau suami duk beli emas perhiasan, jangan bangga sangat. Bagi tahu kat suami, bang, mulai hari ini saya nak emas pelaburan 999. Emas pelaburan ini spreadnya sangat rendah, maksimum 9% sahaja. Bermaksud apa? Keuntungannya 3 kali ganda lebih cepat berbanding emas perhiasan. So jadi puan-puan, hari ini memandangkan suka masak, suka berbakti kepada suami, fine, good. Moga-moga dapat pahala dan selain dapat pahala, minta emas. Kena minta dekat suami. Suami, saya ni berbakti setahun sekali, bagilah dinar. Susah ke nak dapat dinar ni tuan-puan? Sekiranya suami mampu menabung di akaun emas gap 120 setiap bulan, hujung tahun akan dapat 1 dinar hadiahkan dekat isteri. Dah suka isteri solehah kan? Isteri solehah, suami pun jodoh dia kenalah suami soleh. So suami yang soleh ni kena hadiahkan isteri 1 dinar emas. Ini adalah sebagai satu tanda perhargaan atas usaha isteri berbakti sepanjang tahun dekat suami. Alright, ni isteri masak beraya-raya ni. Buat bagi suami makan air tangan ni. Masak tu siap package lawat ni. So jadi apa yang suami kena buat? Suami kena balas cinta isteri. Jadi cara macam mana? Suami bagilah emas. So jadi nak bagi emas, tak mau bagi emas perhiasan.
emas perhiasan nombor 1, tuan-tuan kena beli sekaligus. Tuan-tuan kena beli sekaligus. So, kena nak beli sekaligus. Selalu kebanyakan orang dia kumpul-kumpul duit. Bila duit tu banyak, dia akan guna duit tu habis tak jadi emas. Tapi sekiranya tuan-tuan nak hadiahkan emas pelaburan, tuan-tuan boleh menabung. Ada 100 masuk account gap. Ada 100 masuk account. Bila-bila masa tanpa komitmen. Dan selepas itu, setahun sekali keluarkan dinar begini. Ini adalah budaya di dalam rumah tangga saya. Setiap kali ada apa-apa ataupun keuntungan perniagaan whatsoever, suami saya akan hadiahkan saya emas dan saya akan minta jongkong dan juga dinar macam ni. Kenapa? Sebab jongkong dan dinar 3 kali ganda lebih cepat untung berbanding emas emas perhiasan atau emas pakai. Alright? So Aisyah Haji Roslan kata minta emas kat suami. Kadang-kadang suami menyakat, payung emas nak tak? Okey, Puan Aisyah, ini ilmu agama sedikit. Bagi tahu suami, payung emas adalah hadis palsu. So kita sebagai orang Islam, kita tak nak sebut hadis yang tidak sahih. So jadi payung emas ini kita tak mau sebut sebab dia adalah hadis yang tidak sahih. So jadi tak apa, ini adalah pembelajaran kita. Walaupun kita gurau-gurau dengan suami, saya selalu cakap kat suami, suamiku walaupun kita gurau, tapi biarlah kita bergurau atas dasar hadis-hadis yang sahih. Hadis yang tak sahih, hadis yang tidak sah, yang tidak diiktiraf, macam contoh payung emas, so kita tak nak sebut. Alright, so jadi itu adalah proses pembelajaran. Puan Aisyah, tak apa, tak ada masalah. Alright, so jadi hari ini harga emas sangat murah. 1 gram di akaun emas gap cuma RM257. Kita daftar akaun emas gap, simpan dan lupa, jangan fikir nak keluar dulu. Setahun sekali. Ingat tadi saya kata suri rumah, bila memasak dekat rumah, menjana wang juga, buat duit kan. Takkanlah kita berniaga tak dapat RM3.50 sehari. Mesti dapat. At least RM35 mesti dapat sehari. Sebulan dah RM900. RM900 ni tak apa. RM400.5 lagi puan-puan buat apa saja yang puan-puan suka. Dan lebihan RM400.5 puan-puan simpan di akaun emas gap. Setiap kali capai 11 gram, belilah, keluarkan emas 10 gram begini. Berapa nilai 10 gram ni? Tuan-puan, nampak kecil. 10 gram bunga emas ni nampak kecil, tapi nilai dia adalah dekat 2,600. Alright, sekiranya tuan-puan ada, 10 gram ni, 10 gram, kita nak ada 200 keping kan? Bahagi dengan 10, ni cara kita kira. Ini tuan-puan ada 20 gram, jumlah dia 200 gram. 200 gram hari ini tuan-puan, kalau kita darab dengan 257, 200 darab 257, hari ini 200 gram bernilai 51,400. Sekiranya isteri-isteri dianiaya suami, dianiaya ipar-dua, dianiaya mintua, dianiayai adik-beradik sendiri, ada 200 gram. Tuan-puan ibarat pokok kelapa ditolak memang bergoyang tapi tidak patah. So jadi tuan-puan hari ini target ada akaun emas gap, simpan sikit-sikit sebab balik kepada hukum keuangan yang saya cakap, iaitu kena ada wanita minimum 200 gram emas pelaburan. Tuan-puan ada 200 gram ini, sesiapa pun tak boleh orang kata nak buat najis murah-wafah ke, murah-lazah ke, mutawasyitah ke dekat tuan-puan. Ada je 200 gram ni, wanita memang dah sangat strong. So jadi apa yang tuan-puan kena buat hari ini? Kena ada akaun emas gap. Kemudian kena menjana wang. Kemudian duit menjana wang tu masuk ke akaun emas gap secara konsisten. Kemudian dah capai setiap kali 11 gram, keluarkan 10 gram. Dia bila masuk ke akaun emas gap, dia dah tak ada harga. Dia cuma ada gram. Tuan-puan masuk 257, dia jadi 1 gram. Esok harga berapa pun, dia tetap jadi 100 gram. 1 gram. So jadi bila dia dah kumpul sampai 11 gram, keluarkan bunga emas begini, 10 gram. Bila dah ada bunga emas begini, pastikan sasarkan ada 20 keping. Tuan-puan ada 20 keping ni, subhanallah, sangat kuat keuangan. Andai suami meninggal, andai suami curang, andai suami dia ambil ungka betina, andai suami dah tinggalkan tuan-puan,
200 gram ini adalah penyelamat yang sangat baik. Di tim saya, tuan-tuan perempuan dengar 200 gram adalah 51,400. Tuan-puan dengar banyaknya, saya senyum. Sebab apa? Anak-anak murid saya menabung emas. Ni semua ni murid saya ni. Nur Safia, Puan Aniza, Rawaha, Fiorisa, semua murid saya. Lebih 2,100 murid saya menabung emas berkilo-kilogram. Sekiranya hari ni puan-puan dengar 200 gram macam banyak, maksudnya apa? Maksudnya puan-puan belum ada akaun emas gap dan puan-puan belum konsisten. Sebab menabung emas tak sama dengan kita simpan duit. Simpan duit bila dapat dividen, hibah atau bonus, kita akan rasa nak save reward. Kita akan rasa nak berbelanja. Tetapi simpan emas, tuan-puan dah pegang satu keping ni, tuan-puan target nak ada 20 keping. 20 keping nilainya 200 gram. 200 gram nilai dia 51,400. Pada hari tuan-tuan perempuan ada 20 keping, tuan-puan perempuan tak akan dah belanja yang ini dan emas tuan-puan akan bertambah tanpa sedar, akhirnya menjadi berkilo-kilogram. Alright, so jadi ini saja daripada saya. So jadi buat para isteri yang suka berkhidmat kepada suami dan anak-anak, tahniah, tuan-puan akan dapat pahala. InsyaAllah akan masuk syurga. Tetapi kena ingat, suami juga kena membalas pengorbanan isteri itu. Sebab cinta itu sifatnya memberi. Cinta itu sifatnya memberi. Kita sayang isteri kita isteri yang soleha, yang berkhidmat sedaya upaya untuk kita. So jadi apa yang kita kena buat? Kita kena memberi. Kita kena, daripada duk habis duit dekat rokok, daripada duk habis duit dekat enjoy dengan kawan-kawan, daripada duk habis duit beli sport game kereta, daripada duk habis duit duk boreh tak tahu sebab apa, hantar dekat mak kat kampung melebih-lebih, nafkah isteri tak bagi. Saya cukup menyampah lelaki macam ni kalau wujud di tahun 2021. Terus terang. Sebab saya bukan jenis cakap selindung-selindung. Saya terus terang. Kalau jenis suami yang dekat mak bagi semua, dekat isteri nafkah tak bagi dengan alasan isteri bekerja ada duit sendiri, ini masalah tuan-puan. Tuan-tuan expect isteri itu berkhidmat, masak siang malam, menyediakan air tangan untuk tuan-tuan, membasuh, mencuci pakaian, mengemas, menjaga maruah keluarga, mendidik anak-anak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, akhirnya bila ada kesenangan, kenapa tuan-tuan gagal untuk memberi? Kerana cinta itu sifatnya adalah bukan menerima tetapi saling memberi. Alright, Samli Gontor dah senyum kata moga dijauhkan. Samli Gontor ni pemurid saya ni, cucu saya dalam industri emas. So Samli Gontor adalah suami yang baik. Alhamdulillah, ramai kaum lelaki berada dalam tim saya. Alright, berada dalam tim saya. InsyaAllah kita profesional saja. Dan setakat hari ini, tim kita adalah antara tim yang berkembang sangat pantas. Sebab impian saya bukan saya nak berjaya seorang-seorang, saya nak melahirkan ramai lagi yang berjaya, malah lebih berjaya daripada saya. Betul Mak Aniza Jaafar, ni Mak Legend ni, anak murid saya yang lebih 2 tahun bersama saya. Cinta itu sifatnya memberi. Kita tak boleh menjadi isteri atau suami yang hanya menerima. Kita kena memberi kepada suami dan kita kena menerima pada suami. Itu baru isteri yang bijak. Itu baru isteri tahun 2021. Bukan isteri tahun 1950-an. Memberi je pada suami. Berkhidmat je pada suami. Suami balik ada lipstick dekat kolor baju pun tak boleh tanya nak jadi isteri pasrah. Ni cerita banyak sangat tengok drama petang-petang. Banyak sangat tengok cerita petang-petang. Alright, time maghrib tu kita kena solat, kena mengaji, kena banyak berjemaah dengan keluarga. Tak, kita tengok drama petang-petang. Lepas tu suami balik, kolor baju ada lipstick, kita tak mau tanya. Sebab apa? Drama petang-petang macam tu, menangis je. Alright, so ini saja daripada saya. Hari ini tolong tanya diri 2 perkara. Nombor 1, apa kita nak buat hari ini untuk menambah kebaikan dunia akhirat?
Sebab kita nak jadi orang yang baik dekat dunia dan orang yang baik dekat syurga. Alright? Dan nombor 2, kita tanya diri, apa yang kita nak buat hari ni untuk menambah kekayaan dunia dan juga akhirat. Akhirat pun kena kaya, kat dunia pun kena kaya, sebab kita tak nak menjadi orang yang miskin. Miskin dekat dunia, miskin dekat akhirat. Kita jadi apa tuan-puan? Kita menjadi orang yang papa kedana, sedih lagi menyedihkan. Alright? Ini saja daripada saya. InsyaAllah jika berkesempatan kita jumpa esok lusa. Saya dah tak berani nak janji dengan jadual saya sekarang, dengan job-job yang bersepoh-sepoh nak kena tengok satu-satu. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Bye.